Salam sejahtera, selamat bergabung ke isu-isu semasa. Mahkamah benar Peter tangguh hukuman penjara. Denda bayar hari ini. Kuala Lumpur, Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara terhadap Datuk Peter Anthony sehingga rayuan di Mahkamah Tinggi terhadap keputusan hari ini selesai. Namun memerintahkan denda RM50,000 dibayar hari ini. Terdahulu Mahkamah Session hari ini menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 selepas didapati bersalah memalsukan dokumen berhubung kontrak penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrikal M&E di Universiti Malaysia Sabah UMS. Hampir 8 tahun lalu, mengikut pertuduhan, sebagai pengarah urusan syarikat asli Jati Sendirian Berhad, Peter didakwa memalsukan surat daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014, iaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu. Semasa rayuan terhadap hukuman, Divanandan memohon mahkamah mengenakan hukuman ringan terhadap anak guamnya. Dalam kes ini, anak guam saya telah memberi kerjasama sehingga akhir perbicaraan selain hadir ke mahkamah tanpa gagal kecuali kehadiran beliau dikecualikan. Dalam kes ini, syarikat asli Jati membantu ratusan pelajar UMS malah beliau juga banyak membantu pelajar miskin di UMS, kata peguam itu. Timbalan Pendakwa Raya Harish Prakash Somiah memohon hukuman berbentuk pencegahan agar memberi pengajaran kepada masyarakat termasuk ahli politik dan penjawat awam bahawa mahkamah tidak akan bertolak ansur terhadap perbuatan sedemikian. Oleh itu, Harish Prakash berkata pihak pendakwaan memohon mahkamah menjatuhkan hukuman penjara dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun beserta denda antara RM30,000 dan RM50,000 terhadap tertuduh. Tambahnya, dalam kes ini reputasi UMS sebagai sebuah universiti awam telah terjejas kerana kontrak yang diberikan kepada syarikat REMT utama Sendirian Berhad terpaksa ditarik semula. Syarikat tertuduh juga seperti telah merampas kontrak kerja-kerja M&E di UMS yang pada asalnya diberikan kepada syarikat REMT utama Sendirian Berhad yang telah memenangi tender penyelenggaraan sistem M&E secara adil melalui tender terbuka. Bayangkan sekiranya REMT utama menyaman UMS kerana tindakan berkenaan. Dengan dana-dana yang diperuntukkan untuk pelajar terpaksa digunakan untuk membayar saman tersebut, katanya. Harish Prakash berhujah. Tertuduh telah merancang penipuan itu secara teliti sehingga mahu berjumpa Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu Najib Razak untuk mendapatkan projek berkenaan. Beliau berkata keterangan tertuduh telah mengesahkan bahawa tindakan melobi dan memohon sokongan melalui surat bagi mendapatkan projek dan tender adalah satu amalan biasa di negara ini. Namun ia dilihat amat menakutkan kerana ia datang daripada Peter yang merupakan seorang bekas menteri, iaitu bekas Menteri Pembangunan dan Infrastruktur Sabah, katanya. Menurut Harish Prakash, akibat penipuan tertuduh, dua saksi pendakwaan iaitu Saksi Pendakwaan ke-8 SP8, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa, UMS Sharif Abdul Kadir S. Omang dan bekas pendaftar UMS Abdullah Muhammad Said SP9 telah dikenakan tindakan tata tertib oleh pihak UMS dan menanggung malu serta derita akibat tindakan berani daripada tertuduh. Tertuduh sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan projek tersebut tanpa mengambil kira akibat dan implikasi tindakannya terhadap individu lain, katanya. Tambahnya, tertuduh telah mengambil kesempatan terhadap niat baik SP8 dan pada masa yang sama telah mengakibatkan kerjaya SP8 sebagai seorang timbalan naib Chancellor tamat. Segala impian dan visi oleh SP8 sebagai timbalan naib Chancellor untuk universitinya telah hancur akibat penipuan tertuduh. Tindakan terdesak yang dilakukan tertuduh ini menunjukkan bahawa dia hanya berminat untuk mengaut keuntungan bagi dirinya dan telah berselindung di sebalik niat baik SP8, katanya. Sementara itu, Divanandan berkata pihaknya akan memfailkan rayuan terhadap hukuman pemenjaraan di Mahkamah Tinggi dalam masa terdekat. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri di bangunan Perdana Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda.